Tasnim tak pernah sampai lagi ke Brunei, tapi kalau tengok bingkisan tadi menarik. Menarik, tertarik, terpanggil untuk melawat Brunei. Okey, jadi untuk makluman anda, minggu terakhir bagi setiap bulan akan kami paparkan bingkisan-bingkisan menarik. Kami kongsikan sedikit sebanyak yang menarik di Brunei. Jadi nantikan di hujung bulan Mei juga akan kami paparkan sekali lagi bingkisan yang menarik yang mungkin boleh menjadi destinasi pelancongan untuk anda dan sisi keluarga pada masa akan datang. Baik, cerita tentang apa lagi yang menarik untuk anda hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia edisi istimewa hujung minggu bersama Tasnim dan Andy. Tadi kita dah paparkan bakat-bakat seni kreatif adik-adik kita dalam seni Cak Lempong. Kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi mengenai penglibatan mereka, bagaimana sekolah ni sebenarnya memupuk minat seni Cak Lempong ni di kalangan adik-adik kita ni. Bersama Tasnim pada pagi ni, dua orang tetamu kita yang tu pun bersedia, orang-orang kuat boleh kita katakan, bagi membangkitkan minat tu sendiri dalam kalangan adik-adik kita ni. Bersama Tasnim pada pagi ini Puan Maizatul Azura Muhammad Nur selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Shah Alam Seksyen 16. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tasnim. Apa khabar cikgu? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sangat ceria. Sangat ceria. Sangat ceria. Banyak kita nak kupas pagi ni kan? Okey, dan juga orang kuatnya juga pada pagi ini Cikgu Intan Baizura Muhammad Haris, Guru Muzik Cak Lempong. Apa khabar? Orang kuat belakang belakang tabir. Ini yang kita kata ni orang kuat belakang tabir ni kan. Depannya adik-adik ni, di sebalik adik-adik ni adalah cikgu-cikgu yang terlibat. Okey, baik. Andy, semua tertanya mana Andy? Andy dah mula bergiat aktif dalam seni Cak Lempong. Ya, mungkin selepas ini. Tapi Andy akan bersama adik-adik kita di sebelah sana. Okey. Tapi Andy. Ya. Andy, apa cerita tu? Tak sangka Andy boleh Cak Lempong. Saya dah separuh perjalanan untuk menguasai alat muzik Cak Lempong ini. Ini adalah gurunya, ini guru saya juga, dah separuh perjalanan kita. Ini nama dia Cikgu Zairul. Cikgu Zairul memang ada pengalaman untuk mengajar Cak Lempong ni. Dulu di maktab perguruan memang pernah dilatih untuk Cak Lempong ni. Memang saya bermain Cak Lempong di maktab perguruan. Sebagai pemain gendang sebenarnya. Pemain gendang. Jadi macam mana boleh melatih anak-anak murid ini untuk bukan sekadar bermain gendang, tapi ini alatnya nama? Ini dipanggil bonang. Bonang. Macam mana boleh mengajar anak-anak murid ini, ataupun ada pergi kursus, ataupun ada mana-mana tenaga pengajar yang datang untuk sama-sama melatih? Basically saya pemain keyboard. Jadi dia punya note ni sama dengan keyboard. Jadi senang sikit. Kalau senang untuk cikgu, tapi senang ke untuk adik-adik ni? Kita tengok muka mereka ni nampak nervous, nampak Cikgu Zairul garang, tadi kata korang jangan ni, kalian jangan ni, kalian jangan tu. Kesukaran untuk mengajar kanak-kanak dan beri pendedahan kepada mereka ni? Tak susah sangat pasal mereka menjalani proses ujian detik dalaman. Wow, ada ujian juga. Jadi yang lepas ni rasanya dia punya sense of music tu kuat. Jadi tak susah nak ngajar orang ni sebenarnya. Cuma disiplin dia suka main-main. Adik-adik lagi. Berkenaan dengan alat muzik dulu sebelum kita meminta reaksi adik-adik ini. Kalau kita lihat, ini adalah peralatan tradisional dan ini agak kontemporari atau moden semua. Bagaimana gabungan muzik itu? Macam tadi lagu pun lagu kontemporari. Cikgu sendiri yang mengolah, mengubah lagu-lagu itu? Okey, pada asasnya saya olah sendiri. Dengan bantuan Cikgu Intan Baizura. Jadi kita try and error. Jadi finally dapatlah. Untuk seseorang pelajar yang baru masuk ini, berapa lama agaknya tempoh yang diperlukan untuk melatih mereka sehingga mahir untuk bermain bonang, kegendang dan sebagainya? Okey, untuk bonang mungkin kita ambil dalam sebulan atau 2 bulan lah. Jadi basically semua instrumen tu jangka masa dia bukan sama. Lebih kurang sama? Sebulan ke 2 bulan. Banyak yang baru ataupun memang yang dah ada tapisan itu, ambil yang memang dah ada basic untuk bermain alat muzik, ataupun zero macam saya? Asasnya mereka ni semua zero. Jadi terpaksa saya melatih hari-hari, panggil untuk latihan, lepas habis sekolah, waktu koko. Jadi inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Kita nak tengok mana hasil mereka. Salah satu kita nak tanya adik-adik ini, yang comel ni lah. Hai. Main dengan ayah. Okey, kita nak tanya yang ini pula. Awak darjah berapa? Saya darjah 5. Darjah 5. Dah berapa lama join sertai kelab Cak Lempong ni? Dah setahun. Kenapa nak sertai kelab Cak Lempong ni? Kenapa kamu tak sertai kelab-kelab lain? Sebab saya berminat bermain alat muzik tradisional. Seronok? Seronok. Okey, kita nak tanya adik ni pula. Adik ni nama siapa? Azri. Azri darjah berapa? 4. Darjah 4. Dah lama? Lama lah juga. Apa yang seronok sertai tim Cak Lempong ni? Bagi saya kalau Kalau awak nervous tak apa. Kita tanya orang lain.
Okey, kita tanya adik yang ni pula. Kamu darjah berapa? 5. Nama? Nur Hidayah. Dah berapa tahun dengan tim Cak Lempong ni? Setahun juga. Setahun juga. Okey, pengalaman awak? Dia malu kot. Saya yang malu juga ni. Okey, tak apa. Ini antara pengalaman-pengalaman dan juga pendedahan yang cukup baik diberikan kepada anak-anak kecil seperti ini untuk terus memelihara dan memelihara seni tradisional yang saya sendiri pun belum tentu dapat mainkannya. Sebentar lagi saya akan bersama dengan Cik Zairul untuk belajar. Tasdim, anda nak belajar ke tidak? Wow. Saya ni Andy ada banyak bakat. Antaranya saya boleh buat main Cak Lempong, tapi nanti saya tunjukkan. Okey, berbalik pada guru besar dan juga cikgu yang mengajar, juga turut mengajar adik-adik kita ni, bagaimana bermulanya inisiatif untuk memupuk minat seni Cak Lempong di kalangan adik-adik kita ni? Kerana apa? Difahamkan pihak sekolah hanya memulakan aktiviti ini tahun lepas pada 2016 dan kini selepas tahun mereka begitu hebat bermain Cak Lempong dan juga ia lebih dikenali sekarang, lebih komersial di kalangan adik-adik dan juga sekolah ini sendiri. Bagaimana? Okey. Sebagai pemimpin sekolah, ya, saya melihat kepada dan mencari apa keistimewaan sekolah yang boleh kami tonjolkan, ya. Dalam masa mencari dan menilai itu, saya melihat guru muzik kami ada pakar dalaman. Jadi kenapa nak dibazirkan? Ya. Bila saya bertanya kepada beliau, kenapa kita tak ada satu tim Cak Lempong sedangkan beliau ada kemahiran? Ya. Jadi bila saya tanya, boleh kita tubuhkan? Boleh puan. Ya. Jadi tahun 2016 kami lancarkan secara rasmi Mutiara 16 namanya. Oh, nama kelab ni Mutiara 16. Mutiara 16, Cak Lempong Mutiara 16 di hadapan Ibu Bapa Mesyuarat Agung PIBG 2016. Kali pertama. Dan mendapat dana yang pertama untuk menggerakkan. Sebab kami bermula dengan kosong. Ya. Dan bila kita lihat anak-anak ini, dia ibaratnya melentur buluh biarlah dari rebung. Ya. Sangat mudah menerima walaupun mereka bermula dengan kosong. Ya. Tidak ada basic muzik. Mengajar anak-anak kecil itu mungkin lebih mudah bagi Cikgu Zairul. Cuma yang penting ialah disiplin. Sebab tu waktu latihan yang kami buat di luar waktu persekolahan hujung minggu dengan komitmen guru-guru saya dan juga sokongan ibu bapa yang penting nak melepaskan anak-anak, termasuklah hari ini. Ya, macam tu. Okey, jadi saya rasa ini adalah kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan juga komitmen adik-adik kita ni sendiri. Okey, berbalik pada tadi Cikgu Zairul adalah orang yang bertanggungjawab mengajar mereka. Bagi Cikgu Intan pula, mungkin dari segi peranan Cikgu sendiri, kalau Cikgu boleh kongsikan. Okey, kali pertama mereka buat persembahan hanya berpakaian sekolah sahaja. Sebab tidak ada dana nak beli pakaian. Lepas tu kami minta PIBG, dapat sumbangan. Masa tu bermula step by step. Setiap kali persembahan kami cuba tukar baju. Maknanya supaya persalinan tu berubahlah. Sikit-sikit dah alhamdulillah. Setiap kali persembahan dapatlah sedikit untuk cover balik Circle Garden sampailah jadi macam ni. Yelah, kalau kita tengok adik kita tadi, tu dia. Headgear-nya pun mahal juga. Kan nampak tu? Adik berat ke, Dik? Berat tak? Cuba goyang-goyang sikit kepala. Okey, lepas tu songkok, lepas tu yang kerongsang ni semua memakan kos dengan songkitnya, dengan kainnya. Okey, jadi sekarang ni dari segi dana tu sendiri daripada datangnya daripada persembahan-persembahan, difahamkan mereka juga menerima undangan, seringkali dijemput sebagai persembahan undangan dan sebagainya. Kongsikan, Cikgu. Kami menerima undangan-undangan persembahan daripada sekolah-sekolah terdekat yang mengadakan function dan sebagainya. Badan korporat, individu, contoh undangan majlis perkahwinan, ya. Dan dari segi kostum, sebenarnya saya bertuah juga. Sebab dalam kalangan guru-guru kami yang ada sangat kreatif. Ya, kami melakukannya sendiri bersama-sama. Saya melibatkan bukan sahaja guru, malahan kaki tangan sekolah. Jadi saya anggap ini adalah satu kerja, satu tim untuk sekolah, bukan hanya beberapa orang yang terlibat. Dan juga difahamkan kadang-kadang cikgu-cikgu ni tutup sebelah mata. Cikgu-cikgu dana sendiri kan? Dana sendiri itu tu. Lah. Itu jangan cakap lah, dah banyak dah keluar dah tu. Dia saja tak nak cakap guru besar lah, dana dia keluar.
Tapi saya rasa di atas minat dan juga sayangnya kan terhadap suatu ini lahirnya daripada inspirasi sekolah sendiri. Bila kita tengok benda tu berkembang, kami bermula dengan 10 orang. Ya, dengan alat Cak Lempong. 10 orang dulu muridnya 10 orang saja. Perempuan sahaja. Jadi bila Cikgu Zarul minta, dia kata, "Puan, kita nak tambah sikit kontemporari. Kita nak modernkan sikit." Saya kata tambah bilangan, tambah alat muzik tu, yang ada sedikit alat muzik yang kita gabungkan dengan tradisional itu. Dan bila saya pun kata betul juga, nampak cantik sikit lah. So saya pun demand lah, saya nak lagu moden boleh. Dia kata okey. So sebenarnya terkejut jugalah sebab dalam tempoh 1 bulan lah anak-anak ini dia boleh menguasai lagu. Itulah, ni saya rasa usaha yang paling sesuai untuk mereka mempelajari seni menerima pembelajaran baru. Cikgu Intan, kalau sepanjang dah setahun, boleh kita katakan setahun penglibatan cikgu dan adik-adik kita dalam seni Cak Lempong sekolah ni sendiri, apa dia antara perkara yang paling boleh dibanggakan dan perkara yang memberi satu kepuasan bagi cikgu sendiri? Okey, selama setahun tidak ada apa-apa dan akhirnya pada 8 hari bulan baru-baru ni kami masuk dalam festival kebudayaan di Dun Kota Anggerik. Dapat johan tu memang sangat best lah. Sebab kami satu-satunya pasukan Cak Lempong. Yang lain tarian. So kami takut juga. Yelah, sebab Cak Lempong ni kan satu benda yang baru macam orang budak-budak Cak Lempong. Kan? Takutlah. Tiba-tiba dapat johan. Sangat paling manis lah pada kami. Adik-adik ni pun seronok. Jadi memang pembelajaran aktiviti Cak Lempong ni di luar mungkin sekolah. Ramai juga tertanya, ibu, adakah ini pernah menjadi satu isu bagi ibu bapa tu sendiri pada permulaannya dulu kan? Mungkin semua risau juga bagaimana dengan pelajaran, bagaimana dengan aktiviti ni, macam mana cikgu? Kita maklumkan lebih awal. Kami ada satu tim, satu kumpulan WhatsApp group dengan parent. Ini koordinator lah. Orang tengah. Kan? Jadi pergerakan murid, latihan murid, ke mana, apa mereka buat, sentiasa dalam pengetahuan ibu bapa. Jadi ibu bapa kalau tahu semua tu dah memadai. Kan? Puas hati juga. Dan lagi-lagi adik ni pencapaian mereka juga syabas diucapkan pihak kami. Dan perancangan selepas ni bagaimana, Puan? Mungkin dalam terus mengangkat seni Cak Lempong bagi sekolah Seksyen 16 Shah Alam ni sendiri. Sudah tentu. Ya, kita ada impian kita ada cita-cita dan harapan. Kami merancang, saya bersama dengan guru muzik Tuan Ahmad Zairul. Kita nak bawa tim Cak Lempong ini ke tempat di mana berasalnya muzik Cak Lempong. Kita nak ke Bukit Tinggi, Indonesia. Sumatera, Indonesia. So kita nak bawa, proses nak cari dana. Kita nak mencari dana. Kita nak bawa ke sana. Kita nak berkolaborasi dengan di sana untuk bergabung permainan Cak Lempong. Itu cita-cita lah. Boleh direalisasikan. InsyaAllah boleh direalisasikan. InsyaAllah boleh, doakan. Tiada yang mustahil. Mana tahu kan ada penaja yang bermurah hati kan, tiba-tiba kan nak taja anak-anak ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya pasti ada nanti dan impian itu bakal menjadi satu realiti dalam masa terdekat. Cikgu, bagi Cikgu Intan sendiri, apa agaknya alang-alang mereka pun berada di sini? Mungkin ada sedikit saranan, ucapan kepada adik-adik kita ni di atas pencapaian mereka. Kalau sebelum ni secara peribadi, ini secara umum. Alamak. Sebab dah selalu sangat jumpa. Saya harap mereka yang seramai 15 orang ni sentiasa memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan sebenarnya cikgu nak cakap terima kasih banyak-banyak. Sebab selama ni memberi kerjasama dekat cikgu nak itu dapat, cikgu nak ini buat yang terbaik. Mak ayah pun sangat supporting. Terima kasih banyak-banyak. Semoga cemerlang. Dan lepas ni kita akan buat lagi lebih baik dan confirm lepas ni ada pertandingan apa kita mesti johan punya. Wah. Adik, tepuk sikit, Dik. Tepuk tangan. Mungkin penonton kat rumah tak dengar mereka tepuk. Tapi kuat betul mereka tepuk ni. Dia semangat adik-adik kita ni. Syabas dan tahniah. Nampak macam kecil lagi. Tapi sebenarnya adik-adik ni dah jam 4, dah jam 5. 10-11 tahun. Jadi kami di sini juga ucapkan tahniah sekali lagi di atas pencapaian adik-adik kita ni. Dan semoga seni Cak Lempong akan terus diangkat mewakili sekolah Seksyen 16 Shah Alam ni sendiri. Dan impian cikgu untuk membawa seni Cak Lempong ni ke Indonesia, suatu hari nanti, InsyaAllah akan menjadi realiti. Kata Pak Bu. Baik, terima kasih.